Ada orang nak tanya pasal roti canai tadi. Roti canai nanti kita buat majlis berbuka puasa. Seperti yang kita janjikan, malam ini kita bawa Ketua Polis Johor, the one and only Dato' Ayub Khan Maidi PC, dan bersama kita adalah Zainal Rashid Ahmad. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini adalah antara tetamu yang paling susah kita nak jemput. Kerana Dato' Ayub Khan seperti tuan-tuan yang tahulah, padat dengan jadual tugasnya. Beliau dengan PKP-nya, dengan menziarahi SJR dan sebagainya. Jadi sudah tentu bukan mudah. Jadi alhamdulillah hari ini kita sangat bertuah kerana orang yang tuan-tuan tunggu berada di hadapan tuan-tuan. Dan orang kata tak kenal maka tak cinta. Selama ni kita hanya melihat Datuk dalam sidang akhbar dengan muka garang Datuk, dengan tegasnya cerita tentang tangkapan, cerita pasal serbuan dan sebagainya. Tapi ramai yang tak tahu background Datuk. Paling kuat pun mereka tengok Datuk pernah tebah roti canai. Kan? Jadi untuk sekian kalinya Datuk, mungkin Datuk boleh share sikit. Kita mula dengan gear 1 dulu. Boleh Datuk share sikit dengan kami Datuk ni, background Datuk asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Saudara Syahril. Saya rasa dah banyak orang dah kenal dia pun kan. Kalau nak kata tak kenal tu saya rasa mungkin sedikit lah. Kalau cara saya bercakap sebagainya dah tahu dah ni memang asal daripada Kedah kan. So saya dilahirkan di pada tahun 1927 Julai 1996 di sebuah pekan kecil lah, Pekan Tanah Merah Penang Kedah, lebih kurang 24 km daripada Alor. So saya dibesarkan di situ di Tanah Merah ni. Arwah bapa saya adalah seorang penjaga kedai makan lah. Kalau dekat Kedah ni dia tak panggil restoran, dia panggil kedai kopi. So kedai kopi Maidin. Kalau orang pergi Pekan Tanah Merah tu orang kenal lah. Kalau orang lama-lama ni sebut kedai kopi Maidin ni orang kenal lah. Bapa saya daripada zaman Jepun dekat situ dah. So saya dibesarkan di situ. Belajar pun di situ juga. Bapa saya ni memang ada sebuah kedai kecil lah, kedai kecil bukan kedai besar. So di situlah saya dibesarkan. Saya belajar di sekolah rendah tu, di sekolah rendah Haji Mat Syarif, sekolah di Alor. Bapa saya hantar ke Alor. Kononnya nak bagi belajar orang putih lah, cakap orang putih dan sekolah orang putih dulu kan. Darjah 1 hingga darjah 6, kemudian darjah tingkatan 1 hingga tingkatan 5 saya di sekolah Syed Muhammad Al-Bukhari. Kemudian tingkatan 6 saya berpindah ke sekolah Syed Omar. Lepas tingkatan 6 saya masuk ke UKM lah. So itu sedikit sejarah ringkas. Kalau saya boleh kongsi juga, memang daripada kecil ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tadi pun Saudara Syahril dah tanya, orang nak tengok saya buat roti canai kan. Orang pun terkejut, gambar kecil buat roti canai kan. Saya dah mula start bantu arwah bapa saya dekat kedai makan ni. Sebab tu mula 10 tahun lagi. So jadi start 10 tahun tu sampailah saya masuk ke universiti pun, saya masih lagi bantu. So saya banyak masa bermain juga. Waktu budak-budak ni lah, orang kampung, budak kampung. Terjun sungai, mandi sungai kan. Orang kata mandi sungai, orang bukan kata pergi berenang dalam sungai, orang kata mandi sungai kan. Kita dulu mana ada tuition, tak ada. Balik sekolah, baling bag, pergi main kan, pergi main bola, pergi sungai, terjun sana sini. So itulah, saya memang kalau kita bandingkan budak-budak sangat jauh lah dengan langit dengan bumi. Kita dulu tak ada. Saya pun darjah 4 baru saya boleh membaca kan. Darjah 4 membaca baru saya minat. Datuk ada dyslexia tak? Darjah 4 boleh baca Darjah 3 memang tak boleh baca. So darjah 4 pun boleh membaca. Tapi alhamdulillah bila saya start membaca tu, saya minat baca buku-buku ni lah, buku-buku yang non-fiction kan. Baca surat khabar sebagainya lah. So jadi itulah, kalau kita nak bandingkan zaman kita dulu dengan zaman sekarang, jauh lah. So saya memang budak kampung, dibesarkan di kampung, dan alhamdulillah lah kemudian kita belajar dekat universiti sebagainya lah. Tapi zaman muda, zaman orang kampung lah. Itulah sedikit sejarah. Datuk tak mau mengganggu apa-apa benda. Tapi saya nak tanya Datuk, apabila Datuk pakai sangsaka biru dan Datuk bawa satu benda yang
saya 27 tahun Datuk jadi wartawan dan saya polis. Tapi Datuk ada satu imej kebencian terhadap rasuah yang luar biasa. Apa yang sebenarnya tertanam Datuk? Datuk besar macam budak biasa macam saya je Datuk. Tak ada apa, kampung biasa aja. Tapi kenapa Datuk dia tiba ada satu perasaan bahawa rasuah adalah satu yang sangat bahaya pada bangsa kita? Kalau kita tengok dalam sejarah, tak kira lah kita baca buku-buku sejarah dunia, kebanyakan negara yang hancur ni adalah rasuah. Kan sebab rasuah lah negara tu hancur. Dan dalam konteks agensi penguatkuasa, tak kira lah, saya bukan cakap dalam konteks agensi penguatkuasa lah. Mana-mana jabatan kerajaan, sebagai individu, kita sebagai awam-awam pun, kalau kita tak ada integriti, saya rasa kita tak ada apa nilai kita. Bagi saya itu yang paling penting, itulah pokoknya. Kita mungkin intelligent, kita mungkin pandai bekerja kan, kita mungkin ada pengalaman dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tak ada integriti, kalau kita terlibat dalam rasuah, saya rasa organisasi yang kita ada akan rosak. Negara di mana kita ada tu pun akan hancur, tuan. Arwah bapa saya ada pesan kat saya. Satu pesan lah. Kita jangan ambil harta orang. Saya dalam konteks rasuah ni, kita ingat lah kalau kita ambil rasuah tu, kita ambil harta orang. Integriti tu lah bagi saya paling penting. Kan? Mungkin ada setengah pihak berpendapat, ini benda kecil, tak perlu nak diambil tindakan. Tapi kalau kita tengok dalam konteks broken window teori ni, yang mana kalau ada keretakan kecil kepada tingkap kita lah kata, kita biarkan dan petak tu akan jadi besar dan akan pecah tingkap tu kan. Yang daripada kecil ni yang kita kena kontrol. Dan integriti ni bukan di mana-mana dicakap soal integriti kan. Pucuk pimpinan kita pun memang menekankan integriti daripada dulu sampai sekarang. Itulah saya rasa perlu ditekankan, perlu dititik beratkan, sebab kalau kita tak ada integriti, hancur organisasi kita. Baik, bila bercakap daripada seorang bapa Datuk ni, Arwah seorang peniaga kedai makan. Bagaimana pula terlintas di hati Datuk untuk memasuki perkhidmatan polis? Ramai kalau kita tengok, kalau mak bapak kedai makan ni, anak-anak akan sambung teruslah, sambung buka kedai lagi. Tapi Datuk pula, dalam pada Datuk mengatakan bahawa pengaruh Allahyarham itu sangat kuat dalam pemikiran Datuk, tetapi Datuk memilih jalan untuk menyertai pasukan beruniform. Boleh Datuk share sikit bagaimana benda itu timbul, minat untuk masuk PDRM ni? Dia sebenarnya dalam keluarga saya ni tak ada pun yang masuk berkhidmat dalam perkhidmatan awal. Cuma abang saya ada seorang cikgu lah. Yang lain ni semua berjaga kecil-kecil lah, orang kata kedai makan ni lah kan. Abang saya, arwah abang ipar saya, kakak saya dan sekarang ni mak saya masih lagi menjaga kan. So dan bapak-bapak saudara kebanyakan majoriti semua menjaga. So yang mula memasuki perkhidmatan awal ni saya yang perintis saya masuk polis lah. Dan kalau kita nak kata, bila kita dah belajar, saya belajar kat universiti, bila keluar kita cari pekerjaan kan. Saya kalau ikut tu memang saya punya kecenderungan saya tu bukan nak masuk polis. Walaupun waktu dalam kat universiti tu saya join ROTO kan, Reserve Officer Training Unit, ditauliahkan pada tahun 1989 sebagai lieutenant muda. Jadi orang kata pasukan beruniform tu dah memang sebati dengan saya. Tetapi bila saya masuk universiti, saya punya bidang pengurusan perniagaan, major in finance. So, saya punya target tu saya nak kerja dengan bank. So tapi bila saya keluar universiti, saya minta bank sana, bank sini sebagainya, pergi interview sebagainya. So tengah tunggulah keputusan interview tu, dan pada masa sama saya bekerja di Penang sebagai part time di Penang. Tu kawan saya kebetulan tu nama dia Yazid. Dia kata, "Ayub, jom kita ambil borang." Dulu mana ada pakai online, tak ada. Pakai isi borang, pergi ke IPD ambil borang untuk isi masuk polis tu. Saya kata aku tak minat masuk lah. Dia kata apa? Dia pergi ambil borang tu, dia isi untuk saya. So bila dia isi, bila datang keputusan tu, saya dipanggil, dia tak dipanggil. Tu bila saya masuk polis pun, bila lepas interview dalam polis pun, saya ni senarai simpanan. So dapat surat lah. Dia kata, "Okey Encik Ayub, anda ni dalam senarai simpanan. Kalau ada calon lain tolak tu, anda akan dipanggil lah." So saya ingat, kita ni teruk sangat lah kan. Ni kan. Tapi Alhamdulillah, lepas tu adalah, mungkin ada rezeki kan. So bila saya masuk
start training kat Kuala Lumpur tu, Disember 1991, dia biasa start sebulan ke 2 bulan training, barulah yang kita pergi interview bank apa semua ni panggil kan, kata dapat. Saya kata saya dah masuk polis, teruskan dengan polis lah. So itulah sejarah sikit macam mana saya masuk polis. Saya rasa mungkin background keluarga saya berniaga, tapi kita dah ada peluang untuk ni kan, dah masuk lah. Dulu kena nak kerja bukan senang kan. Itulah sedikit macam mana saya masuk polis. Dan latar belakang bila interview semualah. So kita ni bukanlah orang kata orang yang teratas, yang terpilih ke atas tu kan, tak ada. Kita ni yang belakang kali ni. Tapi saya ingat pegawai yang telah memilih Datuk hari ini akan rasa bangga kerana walaupun dia pilih seorang senarai simpanan, tapi hari ini telah menjadi Ketua Polis Johor. Seorang yang juga telah menyumbang besar dalam gerakan anti-terorisme di Malaysia. Kerana saya tahu, kata saya telah melihat Datuk begitu lama ketika saya menjadi editor di mana kami mengejar Datuk untuk mendapat berita-berita anti-terorisme, cegah keganasan militan Datuk pakar. Saya bersama dengan Datuk dalam siri perjalanan dan saya tahu betapa kagumnya orang mendengar Datuk bercakap dengan foto-foto dengan video yang Datuk paparkan. Dan satu yang saya nak tanya Datuk lah tu. Tak mudah untuk menangani rasuah. Datuk menerima ancaman jenayah yang Datuk rasa bahawa diri keluarga berada dalam keadaan terancam. Sekarang ni tak macam dulu. Dulu kalau orang cakap jenayah ni, kita pergi rompak bank, sama orang tembak pam pergi rompak bank, dapatlah mungkin 100,000 kan. Sekarang ni tak perlu bawa pistol lagi. Dia hanya satu klik lah, tekan 200,000 masuk dalam akaun ni. Untuk di Johor saja, setiap hari ni yang kes-kes menipuan komersial ni secara purata lah, kadang-kadang sampai kerugian tu 250,000 sehari di Johor saja. Sehari. Pernah sekali, 3 hari lepas ada kerugian keseluruhan di Johor ya. Bandingkan satu Malaysia berapa? Saya kata mungkin berjuta-juta. Syaril, Datuk dah 2 kali tengok jam, mungkin ada urusan. Kalau tak ada, kita dah 1 jam lebih. Kami sampai Syaril, terdiam. kita interview Ketua Polis Negeri Syaril, bukan kawan kedai kopi ni. Datuk 2 kali tengok jam tu. Ada saya tengok jam lah. Sabar. Datuk, okey, kita relax sikit. Kita tanya soalan yang santai sikit lah. Kita dah cerita benda besar-besar ni bang. Ada kita nak tanya, Datuk minat nyanyi tak? Apakah penyanyi yang Datuk suka? Share sikit tu. Kita cari yang light sikit. The other side of Ayub. Orang sedang mendengar sama ada Datuk boleh menyanyi ataupun nanti Datuk kena karaoke. Ada 8,000 orang sekarang. Saya ni adalah kita ni orang kata apa, orang tahun 70-an 80-an punya lah, remaja kita kan. Kalau sebut grup apa ni band ni macam kumpulan Wing, Search, Wing Search? Dulu punya lah ni kita Ya. Kan? Sekarang ni kan. Terkejut saya tu. Saya pun terkejut. Wing Search, okey. Dan banyak lagi lah kan. Kalau kita cakap dalam konteks penyanyi-penyanyi, kalau kita ingat tu Bonnie M kan, Abah, Mulan Eba kan, okay. Banyak lagi. Dan kalau kita tengok movie, ini pun tahun 70-an 80-an punya lah, zaman kita umur 12, 13 remaja. Orang terkejut juga. Orang kata saya ni pun kaki kalau Kedah dia panggil kaki pangoyang lah kan. Pangoyang. Panggung kereta kan. Saya pernah tengok satu gambar kan. Saya minat cerita orang putih pun minat juga. Tapi cerita Hindustan yang kita minat dulu kan. Saya dah agak. Datuk tengok apa? Sholay, Yaduki Barat. Itu Sholay tu saya kata. Baru saya nak Sholay. Bangun Empire tu, bangun dah tutup. Bangun dah tutup tu. So saya rasa saya dah tengok banyak gambar lah kalau dulu kan. Yang paling orang kata gambar yang agung lah, filem yang agung Sholay lah. Saya tengok saya dekat 3-40 kali. Kalau dulu panggung Empire tu, Empire depan Pengabu. Pengabu kita masuk pukul 11. Dia 3 jam kan dulu. Tadi kita masuk balik. Keluar kita masuk balik. Tengok 3 balik. Itu cerita Sholay lah. Dan orang sekarang, budak-budak sekarang dia cerita hero-hero. Kita tak ada hero. Kita kalau dulu Sholay, Don kan, Ham Kisri Sekam kan. So semua gambar lama-lama ni. So itulah orang kata zaman kita tu.
Saya masih minat Betul. lagi. Tapi Syoleh Datuk maksudnya Datuk kerja ada Kurbani je lah ni. Syoleh, Kurbani, Yadoki Barat satu zaman tu. Okey, saya terkejut. Kati Patang juga sekali. Tak, kalau lah nak suruh saya menyanyi tak ada. Memang saya tak pandai menyanyi. Saya suka dengan lagu. Tapi saya tak pandai menyanyi. Saya ingat tapi lagi Datuk dulu. tak lah. Jani Janardan, tareram pam 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 pam. Jani Janardan, tareram pam 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 pam. Tu mesti tahu tu sebab itu lagu dah zaman. Saya masih ingat dulu waktu tu pengarah Cawangan Khas Datuk Yusof Rahman. Datuk Yusof Rahman ni memang garang lah pengarah Cawangan Khas. Kita ada bilateral meeting meeting dua hala dengan agensi luar lah. Kita ada dinner malam tu. So Datuk Yusof Rahman dia paksa semua orang suruh menyanyi tau. Pergi menyanyi kan. Tu sampai tan saya, dia panggil Pak Ayub lah. Pak Ayub pergi menyanyi. Saya kata, Tok, kalau Datuk nak suruh saya buat operasi 3 hari 3 malam tak tidur pun tak apa. Tapi suruh menyanyi sorry. Tak ada. Dia tak kata apa. Kan? Menyanyi sorry. Dengar lagu boleh. Menyanyi tak apa. Ya. Okey, Syarif. Saya tahu kata Datuk dah 3 kali tengok jam. Terima kasih Datuk dah 70 minit bersama kami dan memecahkan rekod tontonan tertinggi garasi. Kami tak suruh Datuk menyanyi tu. Saya tahu nanti Datuk akan pergi operasi terus hilang 3 bulan. Okey, Datuk. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas Datuk. Stay safe. Salut sekali Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi jualan selepas ini.